Hai guys, bersama aku lagi Faiz Zanau. So dalam video kali ni aku just nak update pengalaman penggunaan aku tentang Nothing Phone 1 selepas saja Nothing Malaysia melancarkan secara rasmi pada 20 Julai yang lepas. So aku pasti korang semua dah tengok video yang pertama aku tentang Nothing Phone 1 tentang isu yang aku sendiri hadapi, iaitu masalah screen green tint pada OLED dia yang memang disturbing gila untuk kita nak tengok. Lagi-lagi dia memaparkan warna grey untuk control panel, setting, video dan sebagainya. Dan aku pasti bukannya aku seorang yang hadapi masalah macam tu. Actually ramai je kalau korang baca dekat website, dekat community semua, ramai hadapi masalah green tint pada skrin OLED. Dan untuk dekat unit Malaysia pun ada juga beberapa kawan aku yang hadapi masalah yang sama juga. Cuma aku tak pasti kalau diorang reveal ataupun tidak reveal. Tapi memang untuk unit yang aku dapat masa first day hadapi masalah green tint dekat skrin OLED. Dan bila aku refer balik pada pihak Nothing, diorang katakan yang unit ni mungkin unit untuk testing ataupun review saja, bukannya retail unit. Okay, fine. And aku rasa masalah ni boleh diterima juga disebabkan oleh mungkin ada isu production, first batch dan sebagainya. Kalau korang dah beli Nothing Phone 1, korang hadapi masalah green tint, aku sarankan untuk terus tukar dekat pihak Nothing Malaysia sendiri untuk diorang exchange ataupun maybe repair dan sebagainya lah. Dan aku rasa isu ni tak sepatutnya ada pada smartphone, lagi-lagi smartphone yang baru, dan ini adalah first smartphone daripada Nothing. Walaupun isu screen OLED green tint ni bukannya isu yang baru, dah pernah hadapi pada smartphone yang sebelum ni macam Samsung, Google Pixel, iPhone X dan sebagainya. Tapi disebabkan oleh isu ni dah pernah terjadi, tak sepatutnya isu ni terjadi juga pada masa sekarang ni. So that's why aku rasa sepatutnya isu tu dah diperbaiki sekarang ni. Tak nak dah kita dengar isu ada masalah green tint dan sebagainya. Walaupun ada yang bagi alasan bahawa normal lah kan screen OLED ada green tint, tapi benda ni bukannya normal babe. Selepas saja aku tukar dengan pihak Nothing Malaysia, iaitu unit yang kedua, aku dah tak ada hadapi sebarang isu dengan screen untuk Nothing Phone 1. Dan aku sure individu yang hadapi masalah screen dah tukar kepada phone yang baru pun memang dah tak ada dah isu tentang screen tu. Tapi bukan itu saja isu yang aku hadapi pada Nothing Phone 1. Ini adalah unit kedua yang aku dapat. Tapi yang ada masalah sekarang ni adalah pada bahagian stiker dekat LED glyph interface ni. So basically stiker dia nampak very normal, tak ada apa-apa kecacatan yang berlaku pun dekat mata aku secara mata kasar. Tapi bila aku teliti balik dekat bahagian charging LED yang interface bawah ni, dia punya kedudukan stiker tu tak betul. Charging LED ni tak center dan memang nampak ada ruang kosong dekat bahagian kanan tu, membuatkan mata aku sakit jugalah bila tengok kan. So that's why bila aku compare dengan unit yang pertama aku, memang kedudukan untuk charging LED glyph interface bawah ni memang lari babe, bukannya kedudukan yang betul. In fact aku ada baca dekat website hadapi masalah stiker tercabut dan juga tertanggal daripada kedudukan asal dia. Tapi ini bukannya case stiker tercabut, tapi ini case stiker dia lari pada kedudukan yang asal. Perkara ni memang agak complicated sikit lah. Dia berkaitan dengan quality dan juga production, sebab manakala dia punya kedudukan tu tak betul and dia punya glyph interface ataupun memang pihak Nothing mempromosikan kau-kau rekaan yang diorang buat yang nampak unik apa semua, so harapan orang terhadap quality ataupun kedudukan apa semua pada bahagian belakang ni tinggi tau. Apa pun aku just consider isu ni sebagai a very minor cosmetic issue dan juga factory defect pada retail unit kedua untuk Nothing Phone 1 yang aku pakai ni. Dan aku bukannya nak besarkan isu ni sebenarnya, aku just nak menjawab persoalan korang sama ada Nothing Phone 1 sekarang ni ada isu yang aku hadapi tu lagi ataupun tidak. Aku anggap dia sebagai benda ni sudah diselesaikan oleh pihak Nothing sendiri dan diorang memang kena cepat bertindak. In fact diorang pun memang dah bertindak pun untuk selesaikan isu yang berbangkit sebelum ni. So ya, kalau korang beli Nothing Phone 1, aku rasa semua unit selepas ni memang dah selamat untuk nak digunakan. Tak ada lagi isu yang macam aku kongsikan sebelum ni, green tint and cosmetic ni semua kan. Sebab ni very minor saja, isu ni tak ramai pun hadapi. So mungkin dalam 1000 orang, aku salah seorang yang hadapi isu kosmetik, which is benda yang korang nampak aku kongsikan tadi. Dan aku rasa benda ni bukannya semua orang akan hadapi. Kalau ada hadapi sekalipun, just pergi saja claim warranty dan tukar saja yang baru, korang akan dapat benda yang baru. Dan memang benda ni adalah very common lah untuk mana-mana jenama ataupun model smartphone, manakala ada warranty. So gunakanlah warranty tu dengan sebaik mungkin. Dan aku harap benda tu takkan terjadi in future pada Nothing Phone 1, sebab harga dia tidak murah dan juga mungkin tidak mahal sangat. Harga dia just nice sebenarnya untuk specs yang Nothing bagi dengan apa yang diorang buat pada smartphone ni. Kalau korang cakap smartphone ni just sekadar overhype, yes, aku boleh admit yang smartphone ni memang overhype. Tapi dalam masa yang sama, dia punya specs apa semua pun still
boleh tahan juga untuk harga dia. Tidak terlalu overpriced tapi dia agak mahal lah sebenarnya. Actually aku nampak yang Nothing Phone 1 ni memang bersaing hebat lah dengan Google Pixel 6a yang baru ataupun iPhone SE 3rd generation, Oppo Reno series, Vivo yang lebih kurang harga macam dia, instead of kita nak compare dengan Xiaomi, Realme ataupun dengan jenama-jenama yang memang tak boleh nak bersaing dengan harga ataupun specs ataupun kualiti yang Nothing buat dekat smartphone ni. Sebab kalau kita nak bandingkan dari segi specs dan juga harga, benda ni takkan ada kesudahan. Sampai bila-bila pun ada smartphone lebih murah, ada smartphone lebih bagus specs dia, tapi pihak Nothing dia tak main dengan specs, tak main dengan harga sangat. Don't just focus on quality, branding dan juga kelainan pada dia punya design. Premiumness dia and looks dia memang this is very different kalau korang nak beli smartphone tu, sebab satu kelainan dari segi rekaan dia nak nampak very outstanding in terms of public using. This is one of the best smartphone Android yang korang boleh dapatkan di pasaran Malaysia sekarang ni kalau korang tak concern sangat bab dia punya chip processor yang menggunakan 778G Plus saja. So kalau nak cakap pasal chip pun, benda ni very subjektif. Dia depends juga pada penggunaan ataupun keperluan pengguna tu sendiri. Kalau aku sendiri, aku tak heavy gaming sangat, so aku rasa 778G Plus tu dah good enough bagi aku, bagi sebuah phone Android. So kalau Nothing jual Nothing Phone 1 dengan harga mencecah RM3,000, memang aku complain lah kan. Itu memang mahal lah. So actually banyak benda yang kita nak kena tengok balik lah dekat smartphone ni. Apakah yang Nothing tawarkan sebenarnya dekat smartphone ni membuatkan dia very unik dan juga kita perlu beli. So aku nampak obviously adalah pada bahagian dia punya design, glyph interface dia dan dia punya rekaan yang rasa premium. Dan ini adalah sebuah Android phone yang memang aku idamkan dari segi rekaan. Screen dia flat, boxy design, feels yang memang very solid. Honestly aku nampak smartphone ni memang sangat tidak sesuai buat specs hunter kat luar sana yang mencari sebuah smartphone dengan harga murah tapi specs yang tinggi, macam korang nak cari Xiaomi ke Poco dan sebagainya. Sebab smartphone ni memang sesuai untuk orang yang mencari sebuah kelainan ataupun sebuah jenama yang ada hype ataupun rekaan yang nampak very outstanding kat public, tapi tak kisah pun pasal chip. Dan actually kamera pun not bad sebenarnya untuk korang nak gunakan bagi sebuah phone mid-range premium dengan harga RM2,000 lebih. So yeah, nothing to expect sangat untuk dia punya chip ataupun dia punya quality. But aku sedikit turn off dengan apa yang aku sendiri hadapi pada Nothing Phone 1. Isu pertama, ini pula isu yang kedua kan. So isu apa lagi yang aku akan hadapi lepas ni dekat Nothing Phone 1. Dan aku harap tak ada lagi any isu yang aku akan hadapi pada Nothing Phone 1, sebab aku akan buat next video review penuh tentang smartphone ni untuk korang tahu daripada luar, dalam, banyak benda yang aku nak cakap pasal smartphone ni di sebalik apa yang korang nampak sekarang ni tentang Nothing Phone 1. But ya, itu saja aku punya update pengalaman penggunaan Nothing Phone 1 selepas saja beberapa hari Nothing Malaysia melancarkan di pasaran rasmi. Kalau korang nak beli smartphone ni, nak order sebagainya, korang just klik saja dekat bahagian description. Aku letakkan link pembelian Nothing Phone 1. Ada dua varian, yang 8GB 256 dan juga 12 256. Harga starting RM2,400 sampailah RM2,700. Dan aku recommend untuk korang dapatkan warna putih ni instead of warna hitam. Tapi kalau korang suka yang warna hitam, why not untuk beli warna hitam kan. Tapi warna hitam tu kalau korang tak gunakan casing, dia akan tinggalkan kesan jari yang sangat-sangat ketara lah dekat bahagian panel. Tapi yang ni very outstanding and sangat cantik lah bagi aku warna untuk warna putih ni. So guys, terima kasih kerana menonton video kali ni dan aku harap berjumpa lagi dalam video. Assalamualaikum. Bye. Nothing Phone 1.